بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين أما بعد. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaan Allah Subhanahu wa taala kita sekali lagi diberi kesempatan, masa, peluang dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berada dalam majlis ilmu pada malam ini untuk meneruskan pengajian kitab kita. InsyaAllah tuan-puan kita akan bincang tajuk yang kita sedang bincang iaitu khiyar syarak. Sambung malam ni khiyar syarak. Sebagaimana kita sebut sebelum daripada ini, khiyar ini terbahagi kepada 3 jenis. Khiyar salah satu daripada syariat yang diperuntukkan oleh Allah Ta'ala di dalam sistem jual beli. Jadi khiyar ini tuan-puan, walaupun jarang berlaku hari ini, tapi kita ambil tahu, kita belajar sebagai pengetahuan di dalam syariat Nabi kita. Dia ada di dalam akad jual beli sahaja khiyar. Sebab itu kalaulah kita tidak ada akad jual beli, maka khiyar juga tidak akan berlaku. Kalaulah kita tidak ada akad jual beli yang tidak ada ijab dan qabul, menyebabkan syariat khiyar juga tidak berlaku. Kita akan sambung khiyar yang kedua pada malam ini, iaitu khiyar syarat. Khiyar yang pertama yang telah kita bincang bulan lepas, iaitu khiyar majlis. Khiyar majlis ini, khiyar ni makna tuan-puan pilihan. Pilihan sama ada kita jadi nak beli barang ini ataupun kita boleh cancel barang tersebut, kita boleh hantar balik. Jadi situasi cancel ataupun hantar balik ini ada 3 jenis yang Allah tetapkan. Yang pertamanya, kita boleh cancel ataupun hantar balik semasa kita berada dalam majlis akad, sebelum kita berpisah dengan penjual dan pembeli. Kita masih ada ruang, syarat memberi ruang kepada kita sama ada kita kira confirm jual beli ini ataupun kita boleh untuk memilih cancel dan hantar balik dalam majlis akad. Itu dipanggil khiyar majlis. Yang kedua yang kita akan sambung malam ni iaitu khiyar syarat. Khiyar syarat ini hanya diperuntukkan oleh syarak paling tinggi jumlah hari dia ialah 3 hari. Paling tinggi, tak boleh lebih. Dalam tempoh 3 hari itu, kita dibenarkan oleh syarak untuk kita hantar balik ataupun untuk kira confirm. Tak nak hantar balik, kira jadi dah barang ini. Itu dipanggil apa? Dipanggil khiyar syarat. Syarat 3 hari. Cuma khiyar syarat ni tuan-puan kena pilih di dalam akad. Kalau terlupa pilih dalam akad, ada ruang lagi iaitu semasa dalam majlis akad jual beli. Dia ada 2 tempat. Bila kita boleh pilih khiyar? Yang pertama, sebelum kita nak sambung baca tuan-puan, yang pertama kita kena tahu khiyar syarat ini dia paling dia panggil masa yang diperuntukkan paling tinggi hanya 3 hari.
dipanggil jumlah ataupun tempoh masa yang diperuntukkan. Paling tinggi 3 hari ataupun kurang. Kita boleh pilih 1 hari, kita boleh pilih 2 hari, paling tinggi 3 hari. Kena pilih di mana? 2 tempat. Pertamanya ialah kita boleh pilih khiyar syarat ini, kita masukkan di dalam akad jual beli di belakang. Contoh, saya belilah beras ini dengan harga RM30 dan ada dan di belakang itu. Dan saya memilih khiyar syarat 3 hari. Kalaulah jadi, kira confirm, tak hantar balik dalam tempoh 3 hari. Dan kalaulah kita rasa nak hantar balik dalam tempoh 3 hari, dibenarkan untuk kita hantar balik walaupun barang tersebut tidak ada apa-apa kerosakan. Kalaulah didapati barang tersebut rosak, itu khiyar aib. Kita akan belajar yang ketiga. Ini bukan dengan sebab barang tersebut berlakunya kerosakan, tidak. Kenapa? Kerana kita tak nak. Kita ada pilihan lain. Kita nak beli beras jenis lain, ataupun kita nak beli barang lain, tak jadi beli beras, nak beli barangan lain. Maka dalam tempoh 3 hari yang kita pilih di dalam akad jual beli itu dibenarkan oleh syarak untuk kita hantar balik. Wajib penjual, kalau kita dah pilih, saya beli beras ini dengan harga RM30 dan saya pilih khiyar syarat 3 hari. Saya pilih khiyar syarat 3 hari. Itu tempat yang pertama. Dia ada 2 tempat. Tempat yang kedua, sekira kita terlupa nak pilih di dalam akad, dia masih ada ruang, masih ada peluang. Iaitu bila kita boleh pilih khiyar syarat di dalam tempoh ataupun di dalam majlis akad selagi belum berpisah. Boleh pilih. Contoh, masa kita akad jual beli tadi, kita lupa nak masukkan khiyar syarat 3 hari. Tapi kita masih belum berpisah lagi. Kalau sebelum kita berpisah, kita semban balik dengan penjual, kita deal balik, saya nak pilih khiyar syarat lah, tadi lupa nak nyatakan dalam akad. Saya pilih khiyar syarat 3 hari. Penjual setuju, maka jadi. Maka dikira dia memilih khiyar syarat bila dia pilih dalam majlis akad. Tetapi kalau berpisah sahaja mereka berdua, dia terlupa pilih, maka tidak ada peluang khiyar syarat. Hanya ada satu lagi peluang, iaitu khiyar aib. Sekiranya barangan yang dia beli itu berlaku kerosakan, dia boleh hantar dengan sebab berlakunya aib ataupun kerosakan. Itu dipanggil khiyar aib yang kita akan belajar akan datang. Baik, 2 benda dah kita bincang. Pertama, jumlah ataupun tempoh paling tinggi, paling banyak. Yang keduanya ialah tempat untuk kita pilih khiyar syarat. Jadi khiyar syarat ni tuan-puan, saya ulang sekali lagi, kita kena pilih dalam akad dan kena nyatakan. Sebelum ni saya sebut umum, kita boleh pilih khiyar tanpa kita nyatakan. Sebenarnya kita kena nyatakan. Tak boleh kita sebut itlaq. Ada pandangan kata tak boleh sebut itlaq. Kena sebut berapa hari. Kalaulah kita kata saya pilih khiyar syarat umum tanpa dia menyebut berapa hari, maka ada pandangan mengatakan tak sah. Kena sebut. Ini disebut dalam kitab I'anatul Talibin, jilid yang kedua. Tidak boleh kita mengitlaq ataupun hanya menyatakan khiyar syarat tanpa menyebut berapa hari. Kena sebut. Sama ada kita pilih 1 hari, 2 hari, paling tinggi 3 hari. Saya pilih khiyar syarat sebanyak 3 hari. Baik, settle. Itu dia punya tempat yang kita nak pilih khiyar syarat. Sebab itulah tuan-puan, kalaulah di awal lagi kita tidak ada ijab qabul, maka tidak ada khiyar. Khiyar majlis pun tidak ada. Khiyar syarat tidak ada. Kita main hulu barang. Tanya token berapa ni? Semua ni, ataupun kita beli satu lah contoh, satu barang, mudah untuk nak bagi nampak benda yang kita nak hantar balik.
Hantar balik bukan kerana kerosakan, bukan. Itu akan datang. Itu khiyar aib. Kerana kita memang tak nak. Bukan berlaku kerosakan. Kerana kita ada pilihan lain. Ataupun bukan ada pilihan lain. Memang kita tak nak. Kita nak duit. Kita berubah idea jadi tak nak beli balik barang ni, nak hantar. Nak hantar balik. Jadi kalau tidak ada ijab qabul, maka tidak ada khiyar. Tak boleh nak hantar balik. Contoh tuan-puan, kita beli apa? Contoh kita beli lampu lah contoh. Mentol, kita beli mentol. Bukan kerana kerosakan, bukan. Kerosakan boleh hantar balik. Itu dia panggil khiyar aib. Wajib penjual menerima. Kalau barang ini damage ataupun barang ini berlaku kerosakan. Ini kerana kita memang hantar balik. Cuma kita beli lampu ni ataupun mentol ni, tanya kedai, tuan kedai berapa? Dia kata RM10. Kita pun bayar tanpa dijak qabul. Dia hulur barang kepada kita, kita hulur duit. Kita hulur duit, dia hulur baki kepada kita, kita kata terima kasih, dia kata sama-sama. Kita pun belah. Tidak ada ijab qabul. Apabila jual beli yang tidak ada ijab qabul, tuan-puan, maka dia tidak ada khiyar tidak ada khiyar syarak. Kalaulah nak hantar balik, tak wajib penjual menerima. Maksudnya tak haram penjual menolak untuk tak terima. Kenapa? Kerana khiyar syarak tidak ada. Kita tak kena pilih khiyar syarak dalam akad jual beli. Sebab itu step pertama tuan-puan, kena berlaku ijab qabul terlebih dahulu. Step yang keduanya dia panggil qabat. Step yang ketiganya ada khiyar. Itu dia punya langkah-langkah ataupun proses berlakunya transaksi jual beli ataupun proses pindahan ataupun pertukaran milik barang. Pertukaran milik yang pertama dengan ijab qabul, pertukaran milik yang sempurna dengan qabat. Qabat ni menerima barang itu dengan tangan kita, pegang. Yang ketiga, barulah ada khiyar, barulah ada pilihan, sama ada khiyar itu dalam majlis ataupun khiyar itu khiyar syarak yang kita nyatakan pada dua tempat. Baik, settle tuan-tuan. Kita terus kepada khiyar sambungan, pengecualian yang tidak ada khiyar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, muka surat 16 muka surat 17 khiyar 18 Okey, muka surat 18 perenggan kedua di bawah tu. Perenggan kedua, harus bagi penjual dan pembeli atau salah seorangnya mensyaratkan khiyar dalam masa yang tertentu, jangan lebih daripada 3 hari dari waktu disyaratkan. Kita nak sambung di bawah tu. Jadi dalam tempoh itu, kedua-duanya penjual dan pembeli boleh pilih beli terus atau cancel. Beli terus ni makna confirm jadi, ataupun boleh pilih untuk batalkan akad jual beli, hantar balik barang. Syaratnya barang itu tidak binasa dalam masa itu. Sekiranya barang itu jenis yang boleh rosak, batalah akad jual beli itu. Ini jenis, ada yang jenis barang yang tidak boleh khiyar. Contohnya beli kuih, tidak boleh khiyar. Tidak ada khiyar syarak pada barang yang cepat binasa ataupun cepat rosak seperti kuih, nasi dan sebagainya, cepat basi. Tidak ada khiyar, tidak ada khiyar syarak. Melainkan ini dipanggil pengecualian yang tidak ada khiyar. Bukan semua jenis ada khiyar syarak. Ada juga beberapa jenis jual beli yang tidak dibenarkan untuk kita meletakkan khiyar syarak. Mana dia? Sambung. Melainkan jualan barang jenis riba. Kalau barang yang ada item ribawi, beras sama beras, emas dengan emas, ini yang kita dah sebut sebelum daripada ini, maka dia tidak ada khiyar syarak. Yang kedua, jualan yang membawa kepada mardahika. Kita dah bincang bulan lepas. Juga tidak ada khiyar. Sambung malam ni. Dan jualan salam. Jualan salam ni dia panggil jualan secara pesanan ataupun secara order. Kita akan belajar akan datang tuan-tuan
Jualan pesan ini dia satu tajuk khusus di dalam sistem muamalat. Dia ada tajuk khusus yang mesti kita kena ikut peraturan dia kalau kita nak order barang. Kita nak pesan barang, barang tu tidak ada depan kita. Tu dipanggil jual beli order. Barang masih tidak ada, tetapi kita dah berlaku akad, berlaku transaksi tanpa barang. Kita order dan nyatakan spesifikasi barang yang kita nak. Kita nak order baju, kita nak order pintu, kita nak order apa saja benda boleh. Tapi dia ada details dia di dalam tajuk salam. Ada jenis-jenis barang yang boleh diorder. Maksudnya boleh digunakan jual beli order, bukan semua barang. Jadi apabila jual beli order ataupun jual beli salam, di antaranya, antara yang ketatnya mesti guna akad ataupun ijab dan qabul menggunakan lafaz salam. Tidak dibenarkan untuk guna lafaz lain. Kena guna lafaz salam, tak boleh tukar terjemah daripada salam kepada order, tak boleh. Dia agak ketat. Kena guna akad salam. Saya jual beli salam dengan harga, tak boleh nak tukar. Saya jual beli barang ini dengan harga, tak boleh. Kena sebut lafaz yang jelas. Itu antara benda yang ketat. Yang kedua syarat ketat dia ialah mesti bayaran itu full. Dia panggil ra'sul ma. Bayaran itu full, tak boleh deposit, tak boleh separuh. Contoh kita nak pesan baju, nak salam baju, order baju mengikut ciri yang kita nak, spek yang kita nak. Kita baju itu harga dia satu helai, harga dia RM100. Maka wajib kena payment total ataupun jumlah yang ditetapkan RM100. Tak sah kalau kita bayar separuh. Itu antara mazhab kita Al-Imam Syafi'i yang ketat dan jual beli salam. Apabila kita wajib bayar RM100, maka tak boleh masukkan khiyar. Tak boleh ada khiyar syarak. Kenapa? Kerana apabila kita masuk khiyar syarak, akan ada risiko rugi kepada penjual. Kenapa? Dia dah, apabila kita bayar dan kita dah tempah baju dan dia akan buat baju, tiba-tiba dia buat baju, kita cancel sebelum siap, maka itu tidak dibenarkan oleh syarak. Itu antara agak ketat khiyar syarak, tidak dibenarkan untuk agak ketat dia punya jual salam, tidak dibenarkan untuk masukkan khiyar syarak. Baik, itu secara ringkas. Detail dia akan ada tajuk yang khusus jual beli salam. Tidaklah harus, tiga contoh ini tidaklah harus disyaratkan khiyar. Yang ni tidaklah harus, ini maksud dia haram lagi tak sah sekira kita masuk khiyar di dalam akad jual beli salam, di dalam akad jual beli hamba yang boleh membawa kepada merdeka, dan di dalam akad jual beli yang item ribawi. Baik, tiga contoh yang tidak boleh dimasukkan jual beli salam. Baik, seterusnya perenggan yang ketiga, maka barang jualan. Baik, yang ketiga ini kita nak bincang apa dia? Yang ketiga ni kita nak bincang barang masa khiyar itu menjadi milik siapa. Itu kita nak bincang. Apabila kita khiyar 3 hari, tuan-puan, dalam tempoh 3 hari itu masing-masing dah ambil barang. Penjual pegang duit, pembeli pegang barang. Jadi isu dia di mana kita nak tahu. Isu dia dalam tempoh 3 hari itu barang yang dipegang tu menjadi milik siapa. Kenapa kita nak tahu menjadi milik siapa? Kerana ada isu. Contoh isu dia, tuan-puan, bukan semua jenis jual beli yang ada isu. Setengah-setengah barang saja. Contoh jual beli binatang. Kita jual beli lembu yang ada susu. Kita jual beli lembu yang ada susu dia. Tiba-tiba penjual, pembeli ini pilih khiyar. Kita kata seekor lembu harga RM5,000. Lembu itu lembu betina ada susu. Kata pembeli, kata penjual, saya jual lembu ini dengan harga RM5,000 tunai. Penjual kata apa? Pembeli kata apa? Pembeli kata saya beli
lembu ini dengan harga RM5,000 dan saya pilih khiyar syarat 3 hari. Kalaulah dalam 3 hari dia rasa tak selesa, tak berminat, dia boleh cancel. Dia tengok lembu ni tak berapa ikut cita rasa dia nak, apa ciri yang dia nak, dia boleh hantar balik 3 hari. Dalam tempoh 3 hari tu tuan-puan, isu yang kita nak bincang, barang itu, lembu itu menjadi milik siapa? Sebab dah bayar siap dah. Kalaulah tak pilih khiyar tuan-puan, tak pilih khiyar, menjadi milik pembeli dan milik penjual. Duit menjadi milik penjual dan lembu itu dah jadi milik pembeli. Sebab dah akad jual beli, dah qabat. Kerana 2 langkah dah apa nama ni, kita dah follow 2 langkah yang apa panggil proses pertukaran milik, ijab qabul dan juga qabat. Tapi kalau dia pilih khiyar, ada isu di sini. Isu di mana? Dalam tempoh 3 hari tuan-puan, pembeli ini perah susu. Hari pertama dia beli, buat balik rumah, tengok dalam kantung susu lembu dia ni memang banyak. Takkan nak tengok saja dah dikata dah akad jual beli dah. Maka dia perah susu tu dalam kantung lembu dia, dia perah susu dapat 1 jug. Dapat 1 jug, minum dia, ataupun nak simpan tak kisah, tak jadi isu, simpan ataupun minum, tapi dia dah ambil. Hari kedua dia perah lagi, dapat lagi. Hari ketiga belum habis tamatnya tempoh khiyar, tiba-tiba dia dapat idea, dia kata tak jadi lembu ni, tak jadi. Dia nak hantar balik. Boleh dia hantar balik? Boleh hantar balik. Wajib kepada penjual menerima lembu itu dan menghantar balik duit. Jadi cancel. Isu di mana? Isu di susu yang telah dia ambil. Dia dah hantar balik duit, dah berlaku hantar balik duit, penjual dah bagi duit, dia dah hantar balik lembu. Tak ada isu apa dah. Ada isu lagi, bukan tak ada isu apa. Isu di mana? Pembeli dah makan dah. Dia dah bedal 2 jug dah susu lembu. Ibu hantar balik, susu tak hantar. Boleh tak penjual kata kena bayar balik sebab engkau dah bedal lembu aku? Dia kata untumlah. Bela 3 hari, dia kata hantar balik, aku bagi duit total, engkau hantar ibu saja lembu, tapi susu engkau tak hantar. Ini yang kita nak bincang. Jawab dia tuan-puan, untuk menyelesaikan isu ini, syarat telah menetapkan peraturan. Peraturan apa? Sekiranya penjual, dia kaedah formula begini, umur dia, dalam tempoh khiyar itu, barang menjadi milik orang yang memilih khiyar. Itu dia punya formula dia. Dalam tempoh khiyar 3 hari tuan-puan, barang itu menjadi milik siapa? Menjadi milik orang yang memilih khiyar. Kalau siapa pilih khiyar, milik dia, tak perlu hantar balik. Kalau pembeli pilih khiyar, maksudnya tuan-puan, susu lembu itu, lembu dan susu lembu dalam tempoh khiyar 3 hari menjadi milik pembeli. Tak perlu dia hantar balik. Dia hantar balik lembu sahaja. Susu tak wajib dia hantar balik dan tak wajib dia membayar ganti rugi kalau penjual minta. Penjual kata, lembu hantar, susu pun bayar. Kau dah bedar, dia kata 3 hari duduk dengan kau ambil susu, kena bayar. Maka tak wajib bayar. Kenapa? Kerana susu milik penjual. Tetapi kalau pembeli tak pilih khiyar, penjual pilih khiyar, maksud dia milik penjual. Susu itu milik penjual, kena bayar ganti rugi. Kenapa? Pembeli tak pilih khiyar. Pembeli kira nak jadi dah, dia berkenal dah lembu ni, tapi penjual kata saya pilih khiyar 3 hari, dan masa 3 hari mungkin saya dapat idea saya tak jadi, cancel balik. Maka susu itu milik penjual. Kalau kedua-dua boleh pilih khiyar, dua-dua pilih khiyar, dia khiyar ini boleh dipilih tuan-puan, kedua-dua boleh pilih ataupun salah seorang daripada dua. Penjual kata aku jual lembu ini dengan harga 5,000 dan saya pilih khiyar 3 hari. Pembeli juga sama, akad jual beli, saya beli lembu ini dengan harga 5,000 dan saya pilih khiyar. Bermakna kedua-dua pilih khiyar. Kalau kedua-dua pilih khiyar, hukum dia tuan-puan, dalam tempoh 3 hari itu dia panggil KIV dulu, mauquf. Mauquf itu makna tangguh ataupun dia terhenti. Tunggu tempoh 3 hari dulu, barulah selepas 3 hari baru kita tahu status sebenar.
Kalaulah lepas 3 hari tuan-puan, dua-dua pilih khiyar, selepas 3 hari ini barulah kedua-dua ini tak cancel, dua-dua tak cancel, maka dia auto menjadi apa? Menjadi milik pembeli. Lembu itu menjadi milik pembeli bila? Sejak mula akad jual beli. Sejak mula akad jual beli lagi dah menjadi milik pembeli. Baik, settle tuan-tuan. Itu isu yang kita nak bincang. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, maka barang jualan atau manfaatnya, barang jualan atau manfaat, manfaat ataupun dia panggil tawabi, ataupun benda yang lahir daripada barang itu, dalam masa khiyar syarat itu dimilikkan oleh siapa yang meletak syarat. Barang dan manfaat itu dimiliki oleh siapa yang meletak syarat, sama ada penjual yang meletak syarat atau pembeli yang meletak syarat. Tetapi jika kedua-duanya sekali membuat syarat, kedua-dua pilih khiyar syarat, penjual pilih khiyar syarat, pembeli pilih khiyar syarat, maka keadaan barang itu mauquf. Keadaan barang itu milik siapa? Barang itu mauquf, yang tergantung atau terhenti, KIV dulu, tidak menjadi milik sesiapa. Dalam tempoh 3 hari itu, kalau dua-dua pilih khiyar syarat, maka dia tidak menjadi milik sesiapa barang itu. Tunggu, adakah dalam tempoh 3 hari itu ada siapa-siapa yang cancel? Kalau tidak ada siapa-siapa cancel, lepas 3 hari itu barulah jadi milik. Maka keadaan barang itu mauquf, tidak dimiliki oleh siapa-siapa, tidak menjadi milik sesiapa. Maksudnya bukan milik penjual lagi dan bukan milik pembeli barang tersebut. Apabila sempurna jualannya, nyatalah barang itu milik pembeli dari sejak mula akad lagi. Apabila habis khiyar syarat, apabila habis khiyar syarat, maka barang tersebut baru menjadi milik pembeli. Bila menjadi milik pembeli? Dia mula daripada akad, sempurnanya akad, sempurnanya ijab qabul. Dan jika tidak sempurna, maka tidak sempurna ni jika di cancel dalam tempoh khiyar itu, dalam tempoh 3 hari itu ada pihak yang cancel. Tu. Jika tidak sempurna, yakni jika di cancel dalam tempoh 3 hari itu, barang itu milik penjual. Dalam khiyar itu tiba-tiba pembeli cancel, hantar balik, maka dia jadi milik penjual. Bila? Sejak daripada akad jual beli. Jadi apabila kita sebut akad dia tuan-puan, dia terma di dalam muamalah, maka kita dah tahu dah apabila sebut sejak akad jual beli, maksudnya sejak daripada transaksi yang ada ijab qabul. Dia akad ni dia merujuk kepada lafaz ijab qabul. Akad ni dia merujuk kepada lafaz ijab qabul. Sebab itulah tuan-puan, dia panggil apa di dalam sistem muamalah mazhab Imam Syafi'i, benda yang paling dasar ataupun teras ialah akad. Kita kena pilih akad terlebih dahulu sebelum kita menerus ataupun memulakan transaksi. Kena ada akad. Sebelum kita bayar, kita kena pilih akad terlebih dahulu. Itu benda yang paling asas dan paling dasar di dalam mazhab kita. Apapun kita nak bayar, kita mesti ada stand. Nak bayar atas dasar apa? Tak akad apa? Apabila kita sebut nak bayar atas dasar apa, maksud nak bayar atas akad apa? Kita masuk restoran, kita nak bayar, ya. Nak bayar atas dasar apa?
atas akad apa. Mesti decide aku nak pilih akad apa yang sesuai dan yang praktikal dan yang sah. Kena pilih akad yang sah. Pilih dulu. Okey, contoh lah tuan-puan, kita contoh nak bagi kita clear. Dalam mazhab Imam Syafi'i, apabila sebut mula kira milik penjual apabila cancel, pembeli cancel dalam tempoh khiyar 3 hari, mula bila? Mula dari akad. Maksud mula dari ijab dan qabul itu. Apabila pembeli kata penjual kata aku jual lembu ini dengan harga 5,000, pembeli kata aku beli, itu dia panggil mula akad. Dalam tempoh 3 hari tidak ada siapa pun cancel, maka dia jadi milik pembeli lembu itu. Bila? Sejak ijab dan qabul, sejak akad. Tu dia panggil lafaz ataupun terma akad. Begitu juga kita di lapangan, kita masuk restoran tuan-puan, kita nak bayar. Kita makan dulu, kita nak bayar. Maka nak bayar mesti kita pilih akad apa yang sesuai. Kenapa kata sesuai? Sebab kita makanan itu dah tidak ada di depan kita. Maka kita kena pilih akad apa. Kalau akad jual beli tak sesuai. Kenapa? Kerana tidak sah. Dia nak akad jual beli mesti barang ada depan kita. Jangan guna dulu, jangan makan nasi dulu, jangan minum lagi air kalau nak akad jual beli. Kalau kita dah minum air, kita dah makan nasi bedal semua, hantam semua dah, tiba-tiba nak pergi di cashier, pergi bayar, kena pilih akad yang sesuai. Tu pertama sekali pilih akad dulu, baru ada ijab qabul. Ijab ni apa? Ijab ni lafaz ijab, lafaz akad yang sesuai. Ambil contoh tuan-puan, dia ada 4 ke 5 kita boleh pilih akad di restoran. Kita boleh pilih akad jual beli yang sebenar. Yang kedua boleh pilih akad jual beli mu'attah. Yang ketiga boleh pilih akad jual beli hutan. Yang keempat boleh pilih akad hutan. Yang kelima boleh pilih akad hebah. Ini penyelamat. Dah makan bedal dulu, hantam dulu, tak nak guna jual beli, tak boleh. Jual beli sebenar tak boleh. Jual beli mu'attah tak boleh. Nak akad jual beli hutan tak boleh. 3 dah tak boleh. Nak akad hutan tak niat sebelum bedal, sebelum hantam tak niat pun hutan. Maka dia hanya ada last choice, iaitu pilihan terakhir, hanya hebah. Tadi makan tadi dah dia hulur, dia letak depan kita, makan je lah. Lepas tu kita nak bayar apa? Jual beli tak boleh, tak sah jual beli secara real. Kenapa? Kerana pilihan pertama tuan-puan, jual beli yang sebenar. Jual beli yang sebenar kena cukup rukun dan cukup syarat. 6 rukun dan kitab kita 16 syarat. Kena ada kesemua 6 rukun. Kena ada penjual, ada pembeli, ada barang. Penjual ada, pembeli ada, barang dah tak ada dah, ngap dah, duduk dalam perut dah barang kita. Tak ada barang, tak cukup rukun. Price ada, duit kita dah pegang duit ni. Lafaz ada, kita nak ucap lafaz ini, tu rukun dia. Tapi tak cukup satu rukun, tak boleh kita nak implement. Yang kedua, pilihan kedua, jual beli mu'attah juga tidak boleh. Kenapa? Kerana jual beli mu'attah kena cukup 4 rukun. Hanya rukun yang kelima sahaja tidak ada, itu ijab dan qabul. Jual beli mu'attah ni jual beli yang tidak ada ijab qabul. Tapi 4 rukun clear. Ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada price, ada harga. Ijab qabul saja tak ada. Dan kita kena niat. Kalau nak pilih tuan-puan, kena niat. Aku pilih jual beli tidak ada ijab qabul. Holo saja. Dia holo barang, kita holo duit, ucap terima kasih dan juga sama-sama. Tu saja. Jual beli yang ketiga apa dia tuan-puan? Jual beli hutan. Konsep sama, cumanya bertangguh. Jual beli hutan. Jual beli hutan tuan-puan, cara dia kalau di restoran kena panggil cashier, "Dek, tak tolong kira berapa meja saya." Datang dia kira-kira ban meja abang ni semua makan 3 orang ni semua total 50. Terus kita akad. Sama ada lafaz kinayah boleh, lafaz apa nama ini? Soreh boleh. Kalau lafaz soreh, "Dek, saya sekejap lagi saya bayar." Tu tak soreh lagi tu. Tu kinayah. Yang soreh dia, saya beli secara hutan. Sekejap lagi saya bayar.
Soreh takut dia terkejut, maka kita tukarlah kinayah. Kinayah macam mana? Kinayah jangan guna hutang, sindir. Sekejap lagi saya bayar. Maksud dia apa? Sekejap lagi tu hutang lah, saya bayar tu. Itu dipanggil lafaz kinayah. Itu dipanggil pilihan yang ketiga. Tapi kita malah tuan-puan panggil pun dia tak nak datang, dia suruh kita makan dulu tak bayar baru tahu. Tu payah orang kita dia baik sikit. Makan dulu bang, makan dulu, sekejap lagi kita kira. Dia nak kira lah. Sekejap lagi kita kira, tak apa, makan dulu. Baik sungguh kita. Yang menjual, mengamalkan sistem muamalat sebenarnya apa dia? KFC, McDonald, Pizza Hut. Ada pergi KFC dia suruh kita makan dulu? Tak ada. Bayar siap dulu, baru duduk di meja, baru makan. Kan cantik dia punya SOP dia tu. Kena bayar dulu baru makan. Kita lembut sikit, dia suruh makan dulu. Nasib baiklah kita pun bagus, kita bayar nak balik. Patut dah dia suruh makan dulu, lepas tu bayar balik lah. Baik. Pilihan yang ada pada kita tuan-tuan, 3 dah tak boleh dah. Pilihan ada pada kita 2, iaitu yang keempatnya nama dia lah hutang. Ini yang banyak kita buat, hutang. Kalau saya pilih yang keempat ini, iaitu akad hutang, bukan jual beli hutang. Maksud macam mana? Apabila dibawa ke depan kita air dan juga makanan, maka sebelum kita makan, kita kena permilik terlebih dahulu. Sebelum kita makan, ini formula asal, kita kena milik barang tersebut terlebih dahulu. Jangan kita makan barang orang. Kena milik. Nak milik cara apa? Cara berhutang. Bukan jual beli hutang, bukan jual beli sebenar, bukan jual beli mu'atah, iaitu cara berhutang. Macam mana? Ada 2 lafaz. Pertama lafaz sarih, yang kedua lafaz kinayah. Lafaz sarih ini, aku permilik barang ini secara hutang. Cakap dekat dia, adik, saya hutang dulu. Itu secara sarih. Kalau secara kinayah, dek saya makan dulu, sekejap lagi saya bayar. Bayar apa tu? Bukan bayar jual beli hutang, lain. Kita tak suruh dia kira. Hutang ni tak perlu dia kira tuan-tuan, sebab hutang beza. Kalau peni-peni lagi tu insya-Allah akan datang kita ulang lagi. Sebab sebelum ni kita dah bincang tajuk hutang dan riba. Riba hutang. Biasalah tuan-puan, riba hutang tu kita bincang belum PKP. Dia PKP 2 tahun. Zero balik. Mula buku lain. Lupa habis tuan-puan. Jual beli sebenar, jual beli mu'atah, jual beli hutang, lupa habis dah. Dilanda virus COVID-19. Bukan kita dilanda virus. Lama sangat. Baik. Tak apa, kita akan ulang balik. Jadi hutang ni tuan-puan, dia, cara dia, konsep dia sama dengan jual beli, cuma beza. Konsep saja sama pada permilik, sama-sama milik. Beza apa? Beza pada lafaz dan beza cara. Lafaz beza. Cara dia tuan-puan, kita hutang ni, apabila kita hutang air, kita hutang nasib, kita tak perlu ataupun tak syarat, tak wajib bayar benda yang sama. Tak wajib. Kita asalkan kita bayar benda yang sama nilai. Melainkan dia minta benda yang sama, wajib bayar benda yang sama. Kita hutang nasib, dia menetapkan wajib bayar nasib. Tu tetaplah. Tapi kalau dia tak tetap bayar apa pun, asalkan kita bayar sama nilai, tak kisah. Nasi itu nilai dia berapa? Nilai dia RM10. Maka kita bayar nilai RM10. Sebab itu ketika kita nak bayar hutang kita tanya dia nilai berapa benda yang saya makan. Dia kata benda yang saya makan itu nilai dia ialah 1 pinggan dan 1 air, totalnya ialah RM10. RM10 itu apa dia? Nilai nasi dan air. Maka kita bayar nilai, bukan kita bayar benda. Sah ke tidak? Jawab dia sah. Dia panggil apa? Dipanggil dhamanun mutlafun, iaitu membayar ganti rugi barang yang telah kita guna. Tu pilihannya pilihan keempat. Baik, settle tu pan. Okey, kita sambung. Dan jika tidak sempurna ini di-cancel barang itu, maka barang itu milik penjual. Baik, settle. Hasilah. Yang ni kita akan sambung bulan depan, sebab itu dia tajuk baru, iaitu tajuk dia yang ke perenggan yang seterusnya ini. Kita nak bincang berkaitan dengan cara membatalkan akad khiyar salam. Akad khiyar.
Cara kita nak cancel akad khiyar, selama masa khiyar syarat. Kita pilih khiyar syarat dalam akad, maka bagaimana cara kita nak cancel khiyar itu? Bukan nak cancel akad, kita nak cancel akad jual beli lah, maksud nak cancel khiyar. Boleh cancel dengan lafaz, cancel dengan lafaz, dan boleh juga cancel dengan perbuatan. Cancel dengan lafaz dan cancel dengan perbuatan. InsyaAllah kita akan bincang bulan depan. Wallahu a'lam. Jadi dalam muamalat ni tuan-puan, formula asas itu perlu kita cakna, walaupun yang detail yang tinggi-tinggi itu kita tak menguasai, tak apa, tapi yang asas. Contoh tuan-puan, yang asas tadi macam kita makan, nak bayar atas stand apa, itu asas perlu kita tahu supaya transaksi kita sah. Yang keduanya, kita nak guna barang orang, perlu ada stand, perlu ada akad, maksud perlu kita pilih nak guna barang orang. Ni perlu cakna tuan-puan. Apabila ada kaitan dengan milik orang lain, jangan bermudah-mudah, perlu kena tahu. Sebab dia akan impak atau ada kesan di sebalik penggunaan milik barang orang itu. Dia akan ada kesan haram ataupun harus. Jadi dia ada dua tuan-puan, selalu kita sebut dua status barang atau dunia ni tuan-puan. Pertama, dia ada milik individu. Yang kedua, dia tidak ada milik individu. Dia panggil apa? Dia panggil harta mubah, tidak menjadi milik sesiapa. Ini harta apa? Ini biasanya harta kerajaan, dan juga harta awam. Harta awam, harta kerajaan, harta awam. Harta awam seperti masjid. Tuan-puan boleh duduk di mana-mana, tak perlu minta dengan EJK. Kenapa? Kalau tuan-puan pergi rumah orang, kena minta izin. Kita je tak buat. Kita main hantam je pergi rumah orang, duduk sedap, duduk tak mana, sedap atas cushion. Tuan tak suruh pun, tuan suruh duduk bawah. Sila. Kita pergi tengok cantik cushion. Try. Tuan duduk senyap saja, tak boleh. Tuan dah cakap sila, siap tunjuk. Kita pergi arah kanan pula, tak boleh, haram. Kenapa? Itu harta milik orang, kena mengikut keizinan dia. Harta milik orang mudah tuan-puan, kena minta izin. Kalau dia bagi, kita benarkan, kita boleh guna. Kalau dia tak bagi, tak boleh guna. Harta awam ni pula, kita tak perlu minta izin. Macam tuan-puan duduk di mana-mana masjid ni, boleh, tak perlu minta izin sesiapa. Tak perlu minta izin sesiapa. Melainkan, ini bahaya, melainkan harta awam itu ada dilalah zahirah. Kena tahu ni, ada qarinah zahirah, ada penanda yang jelas bahawa tempat itu tidak dibenarkan kita duduk. Jangan duduk haram. Penanda ini kadang-kadang dia signboard. Penanda ini tuan-puan, kadang-kadang dia signboard. Ini dipanggil dilalah zahirah. Kadang-kadang dia tulis. Ini dipanggil penanda yang jelas bahawa tempat itu tidak dibenarkan untuk kita duduk. Contoh tuan-puan, parking. Dia dah tulis petak tu khas untuk iman. Itu penanda yang jelas bahawa petak itu walaupun milik harta awam, tapi dikhaskan untuk iman. Haram kita parking. Kadang-kadang kita nak cepat tu iman dah takbir Allahu Akbar, hantam mana pun parking ke motor dia. Pergi sorok motor dia, letak parking iman. Tu iman tak sampai lagi. Sampai tu iman nak parking pun payah. Iman nak takbir tadi iman lain, ni iman datang ni iman lain. Dia tengok, iman dah takbir dah, ni parking kosong ni, tak ada iman dah takbir, dia parking ke lain. Tu iman banyak, iman kita ramai. Kalau dah tulis petak khas untuk iman, jangan parking, haram. Itu memang peruntukan untuk dia. Tak boleh cemburu kita. Tak boleh kata ambo iman depan sekali, kita jemaah biasa ni, kena letak luar tu, tak adil imam. Tak boleh, kerana itu keistimewaan imam. Dia diberi keistimewaan untuk imam. Kalau ada. Begitu juga tuan-puan, tempat lain sama, dia khaskan untuk EJK, jangan parking kita. Kalau tidak ada mana-mana, ada petak saja, tidak ada penanda yang jelas bahawa tempat itu untuk sesiapa, boleh parking. Tak haram. Tak timbul isu berebut parking. Sampai dulu, dialah cok. Dialah dulu.
Begitu juga penanda-penanda tempat lain. Tempat lain. Masuk tandas tuan-puan. Masuk tandas dia dah tulis dah. Masuk tandas tuan-puan, dia dah tulis. Ni tandas awam. Dia dah tulis apa? Dia dah tulis. Tak ada penjaga. Kalau ada penjaga, kita tahu dia minta 50 sen. Tapi dia tulis. Dia tulis RM RM1. Mandi, RM 50 sen untuk kencing. Kalau kita masuk kencing, wajib hukum dia bayar. Siapa tak bayar, haram. Siapa tak bayar, haram. Bukan siapa tak bayar tak boleh kencing. Siapa tak bayar, siap dia kata. Siapa tak bayar tak boleh berak balik rumah. Haram. Haram apa? Haram dia menggunakan tandas itu. Bukan haram berak dia tu. Ada orang cakap mudah-mudah. Haram berak siapa tak bayar. Perbuatan berak dia tu haram. Bukan. Berak tak haram. Maksudnya menggunakan tandas untuk berak itu adalah haram. Kalau berak dia setengah jam haram. Bukan. Menggunakan barang itu haram kalau tak bayar. Apa lagi haram tuan-puan? Ini muamalah asas. Tak ada bayar. Dia tak tulis pun bayaran. Masjid kita masuk tak tulis bayar tuan-puan. Tuan-puan tak perlu masuk. Sunat saja masuklah tabung. Sunat. Tak wajib. Tapi dia tulis selepas guna silapan. Siapa tak pan haram. Orang dah suruh pan, bukan suruh bayar. Mudah saja pan, tarik saja. Payah nak tarik orang kita. Haram siapa guna tak tarik. Saya tak tarik ustaz, tapi saya sirap. Tak apalah tu. Jiruh dia tu. Yang pentingnya mesti pan. Ini dia panggil bahasa muamalat. Bahas arahan ini termasuk di dalam dilalah zahirah ataupun qarinah zahirah di dalam sistem muamalat yang perlu kita tahu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.